Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Syahirah binti Rosli, nometrik I1913511. Kami daripada kumpulan 9. Tajuk pembintangan kami ialah kewujudan dua sistem mahkamah di Malaysia, kebaikan dan juga keburukan. Saya akan terangkan bahagian saya, iaitu pengenalan. Saya akan terangkan bagaimana wujudnya dua sistem di Malaysia. Sejarah perundangan di Malaysia bermula dengan kedatangan Islam pada abad ke-13 Masihi. Undang-undang Islam kebanyakannya digunakan oleh pembesar dan juga raja-raja apabila mereka telah memeluk Islam. Pada zaman dahulu, telah wujud sistem perundangan tetapi tidaklah memiliki mahkamah seperti pada zaman kini. Undang-undang yang wujud pada zaman tersebut ialah Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Pahang dan juga Risalah Hukum Kanun. Namun apabila tanah Melayu dijajah bermula pada tahun 1786, kedatangan British yang membawa kepada usaha untuk mengenepikan Undang-Undang Islam. Pada tahun 1948, sistem kehakiman persekutuan dan juga mahkamah persekutuan memisahkan mahkamah syariah daripada hierarki mahkamah. Kedatangan British yang membawa undang-undang Inggeris, terutamanya Common Law of England dan juga The Rule of Equity. Pada waktu itu, ia dibawa masuk melalui charter, peguam-peguam dan juga hakim-hakim yang terlatih di England. Kemudian, melalui undang-undang bertulis seperti ordinan kanun, iaitu kod, kaedah dan juga peraturan. Selepas negara Malaysia merdeka, barulah ditubuhkan Mahkamah Syariah. Sistem mahkamah di Malaysia mempunyai dua sistem, iaitu yang pertama, Mahkamah Sivil dan juga yang kedua, Mahkamah Syariah. Sistem mahkamah Malaysia berasal daripada Piagam tahun 1807 yang membolehkan Hindia Timur Inggeris mempunyai hak daripada kerajaan Diraja British untuk mengadakan mahkamah keadilan di penempatan Pulau Pinang yang dikenali sebagai Piagam Keadilan Pertama. Terdapat 3 Mahkamah Agung yang dibentuk sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963 di dalam Commonwealth Asia Tenggara, iaitu Mahkamah Agung Persekutuan Tanah Melayu, Mahkamah Agung Singapura, Mahkamah Agung Sarawak, Borneo Utara dan juga Brunei. Setiap mahkamah terdiri daripada mahkamah tinggi dan juga mahkamah rayuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya. Saya Nurul Husna binti Abdul Razak, nometrik I1910358. Saya akan menyambung subtopik seterusnya iaitu definisi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mahkamah bermaksud sebuah tempat untuk membicarakan kes mengenai undang-undang, dewan atau majlis pengadilan. Maksud lain bagi mahkamah juga adalah sebuah tempat awam dan rasmi di mana tempat tersebut merupakan seseorang akan mendapatkan penyelesaian yang adil dalam satu perselisihan dari segi sivil, buruh, administratif dan kriminal. Kes-kes tersebut berdasarkan undang-undang yang sudah sedia ada. Kekuasaan untuk melaksanakan pengadilan ini telah diberikan melalui satu bidang kuasa yang terletak kepada kawasan yang tertentu. Di Malaysia, mahkamah terbahagi kepada dua sistem iaitu sivil dan syariah. Mahkamah sivil merupakan mahkamah yang berada di bawah kerajaan pusat iaitu Badan Kehakiman Malaysia. Mahkamah syariah pula berada di bawah kerajaan negeri iaitu dengan kuasa sultan. Definisi mahkamah syariah. Mahkamah syariah merupakan sebuah mahkamah yang berada di bawah kerajaan negeri iaitu sebuah sistem mahkamah dengan kuasa sultan. Hanya orang Islam saja yang terlibat di dalam mahkamah syariah. Mahkamah syariah terdiri daripada dua bahagian iaitu Mahkamah Kadi Besar dan Mahkamah Kadi. Kedua mahkamah ini telah dilantik oleh raja-raja dan sultan-sultan negeri masing-masing kecuali bagi negeri Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Sabah dan Sarawak kerana pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah Kadi Besar mempunyai bidang kuasa yang lebih jika dibandingkan dengan Mahkamah Kadi.
Hierarki Mahkamah Syariah dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidang kuasa dalam kes jenayah dan sivil, manakala untuk Mahkamah Tinggi Syariah pula mempunyai bidang kuasa asal dan rayuan. Mahkamah yang tertinggi merupakan Mahkamah Rayuan Syariah. Kesalahan yang melibatkan dengan jenayah syariah akan diletakkan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri, di mana kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah seperti kesalahan yang melibatkan kepada akidah, seksual, rukun Islam dan lain-lain. Terdapat juga beberapa kes yang tidak boleh dibicarakan di mahkamah syariah seperti kes dadah kerana had bidang kuasa yang terhad. Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil merupakan mahkamah yang berada di bawah kerajaan pusat, iaitu berada di bawah pengurusan Badan Kehakiman Malaysia. Terdapat 2 kategori yang berada di bawah Mahkamah Sivil, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Tinggi boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rendah pula hanya terbahagi kepada 2 bahagian saja, iaitu Mahkamah Session dan Magistrate. Mahkamah yang tertinggi di Malaysia dipegang oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah ini bertujuan untuk menyelesaikan kes yang melibatkan kepada kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, selain daripada memberi pengesahan kepada sebarang pengubalan undang-undang yang berada di peringkat Parlimen dan Dewan Negeri, kerana mahkamah tersebut mempunyai kuasa yang tiada pada mahkamah lain. Mahkamah yang duduk antara persekutuan dan tinggi dinamakan sebagai Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan proses rayuan bagi kes yang melibatkan keputusan daripada Mahkamah Tinggi. Seterusnya, bagi mengelolakan majoriti kes yang melibatkan kumpulan sivil bersifat jenayah, Mahkamah Tinggi akan memainkan peranan terbesar di dalamnya. Bukan itu saja, bagi membicarakan sebarang kes yang melibatkan kepada orang ramai juga merupakan tanggungjawab Mahkamah Tinggi. Antara kes yang melibatkan orang ramai itu adalah kes perisytiharan muflis dan tuntutan penjagaan anak. Mahkamah Session merupakan mahkamah yang tertinggi dalam sistem sivil rendah. Ia bertanggungjawab untuk membicarakan apa jua kes kesalahan dan jenayah. Namun, mahkamah ini tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pesalah dan tidak boleh mengenakan denda yang melebihi RM250,000. Terdapat lebih kurang 60 mahkamah session yang berada di Malaysia. Mahkamah Magistrate yang mempunyai 118 buah kesemuanya di seluruh negara merupakan mahkamah yang berada di bawah mahkamah session. Mahkamah Magistrate telah mempunyai cabang mahkamah yang berbeza kerana dibahagi kepada 2 kelas mahkamah, iaitu Mahkamah Magistrate Sivil dan Jenayah kelas pertama dan Mahkamah Magistrate Sivil dan Jenayah kelas kedua. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Siti Kaushal binti Mak Nasir, nombor matrik I18303337. Jadi hari ini saya akan menyambung perbincangan ini dengan kebaikan Mahkamah Sivil. Okey, Mahkamah Sivil ini adalah suatu bidang mahkamah yang sangat meluas di Malaysia. Ia mempunyai pelbagai bidang kuasa yang umum dan dapat membantu menyelesaikan pelbagai jenis kes. Tetapi terdapat juga kes yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Sivil, iaitu berkaitan dengan undang-undang Islam yang hanya akan dipelopori ataupun diselesaikan oleh Mahkamah Syariah. Okey, pihak sivil ini juga perlulah menghormati, mereka ini juga menghormati setiap perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil ini sangat meluas dan terdiri daripada beberapa mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dan juga di bawahnya terdiri juga daripada Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen, iaitu mempunyai peringkat yang rendah sikit daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Setiap mahkamah ini mempunyai bidang kuasa masing-masing yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia. Okay, antara kebaikan yang dapat kita peroleh daripada Mahkamah Sivil ini adalah apa-apa saja keputusan yang bakal dikeluarkan oleh mahkamah pada aras tinggi, iaitu dikenal sebagai superior court. Ini akan mengikat mahkamah yang lain. Manakala apa-apa keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah rendah, iaitu Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen, tidak dapat mengikat mahkamah yang lain kerana ia mempunyai peringkat yang rendah. Berdasarkan kepada suatu prinsip yang diamalkan oleh Mahkamah Sivil, iaitu stare decisis. Daripada inilah terbentuknya undang-undang yang dikenali sebagai common law, iaitu prinsip-prinsip perundangan yang terbentuk dari keputusan-keputusan mahkamah sendiri. Okey, seterusnya Mahkamah Sivil ini boleh meminta pendapat daripada jawatan kuasa fatwa yang berautoriti mengenai persoalan yang muncul berkaitan hukum syarak.
dan juga sumber-sumber undang dan juga ia adalah merupakan satu sumber undang-undang yang diwujud di Mahkamah Sivil. Adalah daripada prinsip Islam yang turut diutamakan. Ini akan diwujud setelah timbulnya persoalan ataupun pertikaian yang terjadi antara kedua-dua pihak, terutamanya melibatkan kes berkaitan sivil ini. Mahkamah Sivil juga turut mengamalkan sikap merujuk kepada undang-undang Islam. Dinyatakan juga bahawa sumber-sumber yang diambil oleh Mahkamah Sivil ini setelah timbulnya pelbagai persoalan yang berkaitan dengan undang-undang Islam adalah daripada pandangan mufti serta ahli ulama yang lain yang mempunyai kebakaran berkaitan persoalan yang muncul dalam Mahkamah Sivil. Berikut juga sumber yang lainnya iaitu buku-buku serta kitab-kitab yang terlibat serta pelbagai buku yang dapat mengungkapkan persoalan tersebut, iaitu buku-buku mengenai agama lah soalnya. Okey, demikianlah beberapa kebaikan atau kelebihan yang terdapat di dalam Mahkamah Sivil ini, di Malaysia. Okey, peranan serta pimpinan oleh fatwa serta undang-undang Islam amatlah penting dalam memberi galakan dalam proses perundangan Mahkamah Sivil ini, bukan sahaja pada perundangan Mahkamah Syariah. Sekian daripada saya, terima kasih. Nama diberi Nur Ashira binti Azmi, nombor metrik I191034666. Okey, saya akan menyambung pembentangkan daripada sahabat saya sebentar tadi. Baik, yang saya akan bentangkan adalah kebaikan-kebaikan Mahkamah Syariah diwujudkan di Malaysia. Pertama kali kita pergi apa itu Mahkamah Syariah. Mahkamah Kehakiman di Malaysia yang selaras dengan Kusyarak dikenali Mahkamah Syariah. Maka Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang yang beragama Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Tujuannya adalah melaksanakan keadilan berasaskan bidang kuasa yang telah diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan selaras dengan hukum syarak. Oleh itu, terdapat kebaikan-kebaikan Mahkamah Syariah diwujudkan di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada antara kebaikan-kebaikan Mahkamah Syariah diwujudkan adalah yang pertama, untuk menjaga 5 prinsip Mahkamah Syariah, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Hal ini kerana Mahkamah Syariah ini menjamin setiap kemaslahatan umat Islam dan merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Oleh itu, sebagai pemimpin negara, mereka telah menjadi kewajipan bagi mereka supaya menjaga atau memelihara akidah umat Islam daripada terpeson serta mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah sesama manusia dan memberikan pendidikan yang sempurna juga kepada mereka agar lebih ramai yang mampu menyumbang nilai-nilai murni terhadap negara maupun agama. Selain itu, kebaikan kedua merupakan setiap hukuman yang dikenakan dalam Mahkamah Syariah adalah berlandaskan syariah Islam itu sendiri. Hal ini demikian, setiap hukuman seperti qazah, ta'zir, li'an dan sebagainya hanya bermatlamat untuk mendidik jiwa-jiwa umat Islam supaya sentiasa mentaati, mematuhi dan mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Mahkamah Syariah dapat menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat pada masa kini seperti khalwat, minara, riba dan perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita pergi slide seterusnya, iaitu kebaikan yang ketiga adalah dasar kehakiman dan perundangan telah menjadi sistem kehakiman Islam yang terunggul kerana ia adalah ciptaan daripada Allah SWT. Hal ini demikian kerana Mahkamah Syariah di Malaysia telah diwujudkan juga sebagai tempat rujukan bagi mendapatkan khidmat nasihat dan menyelesaikan masalah seperti hal masalah kekeluargaan seperti perkahwinan, perceraian, fasa dan sebagainya. Oleh itu, undang-undang syariah tidak akan pernah
atau tidak akan mudah untuk berubah kerana datangnya daripada Allah SWT. Seterusnya di samping itu, kebaikan kewujudan Mahkamah Syariah adalah menyediakan dan melaksanakan perkhidmatan pengadilan mengikut undang-undang Islam secara adil, cekat dan berkesan, dan ia juga berlandaskan hukum syara. Hal ini kerana Mahkamah Syariah juga menjadi tempat untuk membantu dan menyelesaikan masalah pembahagian harta seperti harta pusaka, wasiat, hibah dan sebagainya. Oleh itu, ia dapat memastikan keamanan sejagat dan dapat menegakkan setiap keadilan bagi menjaga hak-hak sesama umat Islam daripada ditindas atau dizalimi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 yang bermaksud mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakai yang haram. Jika mereka itu orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan hukum, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah daripada mereka. Jika kamu berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kewujudan Mahkamah Syariah mempunyai kebaikan serta banyak membantu masyarakat Islam di Malaysia. Hal ini demikian kerana Mahkamah Syariah bukan sahaja memberi kebaikan, malah amat berperanan dan bertanggungjawab dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, terutamanya dalam memberi bimbingan atau nasihat kaunseling kepada individu atau mereka yang memerlukan masalah ataupun penyelesaian kepada masalah mereka yang telah mereka hadapi. Oleh itu, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan umat Islam serta dapat mewujudkan keluarga Islam yang bahagia dan berkuat dengan setiap ajaran Islam agar menjalani kehidupan yang mengikut syariat Islam. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Fitriah binti Zairazi, nombor metrik I191033789. Okey, seterusnya pula saya akan sambung berkenaan keburukan ataupun kelemahan Mahkamah Sivil dari sudut undang-undang. Okey. Sebenarnya terdapat banyak keburukan Mahkamah Sivil, tetapi di sini saya hanya mengambil beberapa sahaja. Okey, keburukan Mahkamah Sivil yang pertama adalah Undang-Undang Ciptaan Manusia terdedah dengan 1001 kelemahan kerana ilmu dan kebolehan manusia adalah terhad. Okey, maksudnya adalah apabila manusia mencipta sesuatu undang-undang, sudah pastinya undang-undang atau peraturan yang dicipta manusia itu akan mempunyai kelemahan dan kekurangan kerana ilmu dan kebolehan yang dimiliki oleh manusia itu adalah terhad. Lagi-lagi, pemikiran manusia ini juga dipengaruhi dengan keadaan persekitaran, latar belakang keluarga yang berbeza pada setiap manusia, pengaruh pendidikan serta pengaruh dorongan nafsu dan hasutan syaitan. Jadi, perkara-perkara ini semua inilah yang telah menyebabkan undang-undang yang dibuat oleh manusia sentiasa berubah. Contohnya, perbuatan homoseksual yang dahulunya perbuatan ini dianggap sebagai satu jenayah, tetapi kini perbuatan homoseksual tidak lagi dianggap sebagai kesalahan. Bahkan di negara-negara tertentu, homoseksual diangkat sebagai satu amalan yang sah dalam perkahwinan. Dan ini berbeza dengan undang-undang Islam yang mana dalam undang-undang Islam adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala undang-undang sivil adalah dari ciptaan manusia. Okey, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan dan manusia ini adalah ciptaan Allah. Jadi, sudah pastinya Allah Maha mengetahui undang-undang jenayah apakah yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan berbeza dengan undang-undang sivil yang ada kelemahan dan kekurangan. Okey, poin yang kedua pula ialah undang-undang sivil langsung tidak ada hubungan dengan iman atau akidah, yang mana keberkesanan undang-undang sivil bergantung sepenuhnya kepada kekerasan undang-undang penguasaan dan pengawalan pemerintah. Okey, maksudnya undang-undang sivil ini tidak ada langsung kaitan antara iman dan akidah. Okey, untuk bagi kita mudah faham, saya bagi contoh dalam situasi.
Okey, sebab negara itu mengamalkan undang-undang sivil dan sudah semestinya rakyat yang berada di dalam negara tersebut, rakyat yang berada dalam negara tersebut perlu mengikut undang-undang sivil yang telah dibuat. Jadi, persoalannya di sini adalah sejauh manakah rakyat negara akan mengikut undang-undang sivil yang telah dibuat. Jadi, dalam undang-undang sivil ini, kita nak bagi rakyat ikut kepada undang-undang adalah melalui cara kekerasan undang-undang. Maksudnya, kerajaan perlu ketatkan undang-undang, penguatkuasaan perlu kuatkuasakan undang-undang dan pengawalan daripada pemerintah supaya undang-undang ini berkesan kepada pelaku jenayah. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa sama ada undang-undang sivil itu berkesan ataupun tidak kepada pelaku jenayah itu adalah bergantung kepada kekerasan undang-undang dalam jenayah sivil. Sama ada pelaku jenayah itu sedar ataupun tidak dengan kesalahan yang dibuat adalah berdasarkan hukuman kekerasan undang-undang sivil. Dan undang-undang ini juga tidak berkait dengan iman dan akidah. Tetapi dalam undang-undang Islam berbeza, yang mana undang-undang Islam undang-undang jenayah Islam tidak terpisah dengan aspek akidah, iaitu keimanan kepada perkara-perkara ghaib. Undang-undang Islam juga tidak memisahkan soal pembalasan di dunia dan pembalasan di akhirat. Okey, hal ini kerana dalam undang-undang Islam ia mempunyai unsur kepatuhan kepada Allah, dan juga dalam Islam ada konsep pembalasan akhirat serta konsep dosa dan pahala. Dan konsep inilah yang mendorong rakyat menjauhi jenayah. Jadi di sini kita dapati bahawa dalam undang-undang Islam membuatkan manusia bukan sahaja takut kepada hukuman di dunia, tetapi juga takut kepada hukuman di akhirat yang lebih dahsyat dan lama. Jadi disebabkan undang-undang Islam tidak memisahkan soal pembalasan di dunia dan pembalasan di akhirat serta konsep dosa dan pahala, menyebabkan manusia bersungguh-sungguh mengelakkan diri daripada melakukan jenayah. Walaupun mereka tahu jenayah itu boleh dilakukan di luar pengetahuan penguatkuasa undang-undang, kerana mereka sedar balasan atau hukuman yang akan diterima bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan mereka menyedari Allah Maha mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Okey, di sini kita boleh lihat kepatuhan seseorang dalam mengikut undang-undang sivil adalah disebabkan mereka ini takut dengan hukuman kekerasan yang dibuat dalam undang-undang sivil, dan tidak berkait dengan pembalasan di akhirat, tetapi takut kepada hukuman dunia semata-mata. Jadi hal ini menyebabkan mereka bebas melakukan jenayah di luar penguatkuasaan undang-undang. Maksudnya mereka ini bebas melakukan jenayah di luar pengetahuan penguatkuasa kerana mereka hanya takut kepada balasan hukuman dunia, dan mereka tidak memikirkan hukuman balasan di akhirat nanti. Oleh itu, di sini kita dapati bahawa undang-undang sivil ini tidak mempunyai hubungan dengan iman dan akidah. Okey, poin yang seterusnya pula ialah terdapat peruntukan yang membenarkan tahanan tanpa bicara yang disebut sebagai tahanan pencegahan atau preventive detention. Okey, maksudnya dalam undang-undang sivil kita boleh menahan seseorang yang disyaki bersalah tanpa perlu kita buktikan dia bersalah. Dan itulah maksudnya tahanan tanpa bicara. Okey. Sebagai contohnya, Akta Keselamatan Dalam Negeri membenarkan seseorang yang disyaki menjejaskan keselamatan awan ditahan selama 60 hari tanpa bicara untuk siasatan. Seseorang yang pada pendapat Menteri Dalam Negeri boleh menjejaskan keselamatan awan pula boleh ditahan selama 2 tahun, yang mana mereka boleh ditahan tanpa dibicara di mana-mana tribunal atau mahkamah. Okey, berdasarkan akta ini kita akan dapati dengan jelas bahawa dalam undang-undang sivil dibolehkan menahan seseorang yang disyaki bersalah melakukan jenayah tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan yang dia bersalah. Okey, maksudnya kita boleh tahan dulu orang yang disyaki bersalah tu tanpa perlu kita bawa bukti yang kata dia itu bersalah. Tetapi dalam undang-undang Islam berbeza, yang mana undang-undang jenayah Islam tidak membenarkan pemerintah menahan seseorang tanpa dibawa ke muka pengadilan dan didakwa menurut prosedur yang sah. Di samping Islam menjunjung tinggi konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidak bersalah, iaitu al-aslu bara'ah al-zimmah, yang mana tahanan tanpa bicara dianggap satu kezaliman dalam Islam. Walau dengan apa alasan sekalipun, jika seseorang itu dikatakan melakukan jenayah, maka perkara jenayah itu perlu dibuktikan oleh pendakwa di hadapan hakim di mahkamah, yang mana beban bukti terletak pada pendakwa.
Jika tiada bukti bahawa tertuduh itu melakukan jenayah, maka tertuduh itu perlu dilepaskan dan dia bebas dari tuduhan itu. Okey, maksudnya dalam undang-undang jenayah Islam, pemerintah itu dilarang untuk menahan seseorang yang disyaki bersalah itu sebelum mengemukakan bukti terlebih dahulu. Kerana Islam menjunjung tinggi konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidak bersalah, iaitu al-aslu bara'ah al-zimmah. Maksudnya kita menahan seseorang tanpa bicara dan tiada bukti yang kata dia itu bersalah adalah satu kezaliman dalam Islam. Dan jika kita ingin menahan seseorang itu, iaitu kita sebagai pendakwa ingin menahan seseorang, kita perlu mengemukakan bukti terlebih dahulu di hadapan hakim di mahkamah. Dan beban bukti ada pada kita, dan jika kita sebagai pendakwa tiada bukti untuk menunjukkan tertuduh bersalah, maka orang yang dituduh perlu dilepaskan dan dia bebas daripada tuduhan itu. Dan ini berbeza dengan undang-undang sivil yang mana kita boleh menahan seseorang yang tertuduh tanpa kita keluarkan bukti terlebih dahulu. Okey, poin yang last sekali pula adalah hukumannya yang utama hanyalah hukuman mati, penjara, sebab dan denda. Okey, maksudnya dalam undang-undang sivil hukuman yang paling banyak adalah hukuman penjara. Yang mana dalam undang-undang sivil kesalahan-kesalahan utama ataupun berat seperti membunuh, rogol, menculik, merompak dan seumpamanya boleh dihukum dengan hukuman penjara. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang berat seperti merompak, membunuh, menculik, merogol, semuanya dalam undang-undang Islam, dalam undang-undang mahkamah sivil, mereka boleh dihukum dengan hukuman penjara. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Nama Nurul Hafizah binti Ahmad Saadi, nombor kad matrik I19103604. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kelemahan mahkamah syariah ataupun boleh dipanggil keburukan mahkamah syariah. Okey, yang pertama, kelemahan dalam mahkamah syariah mengenai undang-undang. Mahkamah syariah hanya boleh membicarakan kesalahan yang melibatkan orang Islam sahaja. Ini boleh menimbulkan konflik sekiranya kesalahan jenayah syariah yang dilakukan adalah bukan daripada orang yang beragama Islam. Selain itu, kes ini juga melibatkan penentuan agama bagi seseorang yang telah pun meninggal dunia. Keadaan ini telah pun berlaku di dalam kes Talib Kawul. Orang yang bukan beragama Islam tidak dapat memfailkan permohonannya di mahkamah syariah disebabkan dia bukan daripada golongan yang beragama Islam. Okey, seterusnya, kesalahan yang terdapat dalam undang-undang mahkamah syariah adalah bidang kuasa yang sangat terhad. Walaupun negeri-negeri diberi kuasa untuk menubuhkan mahkamah syariah dan mengadakan undang-undang yang boleh menghukum mana-mana orang yang melakukan kesalahan, akan tetapi kuasa yang dibenarkan amatlah terhad kerana dibatasi oleh perlembagaan dan juga akta-akta tertentu. Selain itu juga, mahkamah syariah boleh menjatuhkan hukuman kepada penjenayah iaitu tidak melebihi RM5,000 atau memberi hukuman penjara yang tidak melebihi 3 tahun atau hukuman sebatan yang tidak melebihi 6 kali sebatan. Mahkamah syariah juga tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagi kelemahan mahkamah syariah, yang terakhir ialah kelewatan pelantikan hakim di mahkamah syariah. Hal ini sering terjadi apabila berlakunya pertukaran atau pelantikan hakim yang baru. Kelewatan ini menyebabkan boleh berlakunya banyak kes yang tertangguh.
Selain itu juga, ia sering menimbulkan kritikan dan juga rungutan daripada masyarakat. Dengan ini, mereka perlulah mewujudkan satu peruntukan di dalam enakmen pentadbiran agama Islam atau mahkamah syariah bagi membolehkan raja untuk memberikan kuasa ikhtilaf kepada ketua hakim syar'i. Selain itu juga, apabila hakim mahkamah rendah ditugaskan di sebuah negeri, maka pada hari itu juga dia boleh ditauliahkan dan dia dapat melaksanakan tugas kehakimannya. Baik, sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya yang lain bagi meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Husna binti Jamil, nombor matrik I 1910358. Saya ambil bahagian peranan bagi sistem mahkamah yang ada di Malaysia. Sebenarnya mahkamah sivil antaranya mahkamah rayuan dan magistrat. Mahkamah rayuan berperanan dalam mendengar rayuan kes sivil dan kes jenayah yang telah diputuskan oleh mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ini dia berfungsi sebagai mahkamah bidang kuasa asal. Kes jenayah dalam erti suatu tindakan yang boleh yang berpotensi membawa kesan bahaya terhadap individu ataupun pihak-pihak tertentu. Contoh bagi dalam konteks kes jenayah ini, contohnya kesalahan pembunuhan, perompakan dan pencurian. Dan bagi kes kesalahan sivil ni adalah dalam erti maksudnya suatu tindakan yang melanggar hak-hak tertentu individu ataupun pihak-pihak tertentu. Yang mana contoh bagi kesalahan yang melibatkan kes sivil ini, contohnya kesalahan kegagalan melaksanakan tugas undang-undang. Seterusnya masuk kepada mahkamah magistrat. Menurut pembacaan saya, mahkamah magistrat ini dia mempunyai dua kelas. Mahkamah magistrat kelas pertama dan kelas kedua. Mahkamah magistrat ini dia berperanan dalam membicarakan semua kes-kes hukuman ataupun berperanan dalam membincangkan kes jenayah dan juga kes sivil. Dan juga kes jenayah yang melibatkan hukuman penjara ataupun hukuman denda. Seterusnya kita masuk kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini berperanan dalam membicarakan dan memutuskan mana-mana kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Maksudnya kat sini mahkamah syariah ini hanya dikhususkan kepada untuk membicarakan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam sahaja, ataupun untuk peruntukan untuk kes permohonan, kes rayuan yang melibatkan kes-kes malah yang seperti disenaraikan dalam poin yang kedua, iaitu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur dalam kes-kes mal. Kes mal iaitu kes yang kalau dalam ertinya, mal ni ertinya harta, tapi dalam konteks perundangan ni dia membawa maksud kepada kes yang tidak melibatkan jenayah, kes bukan jenayah. Contohnya kes yang melibatkan dalam konteks kekeluargaan, perkahwinan dan juga harta warisan. Contohnya harta pusaka, iaitu kita panggil sekarang faraid kan, dalam pengertian faraid apa semua. Peranan itu adalah peranan mahkamah syariah lah. Seterusnya itu poin ketiga, iaitu mendengar dan memutuskan sesuatu rayuan terhadap sesuatu keputusan sama ada ia melibatkan pembebasan, sabitan ataupun hukuman. Namanya ni dia terlibat dalam proses perbicaraan di mahkamah lah, yang mana jika telah dikeluarkan sama ada telah diputuskan sama ada pesalah ini dia akan dikenakan denda dari segi denda bayaran
bayaran denda atau dipenjara ataupun hanya diberi amaran. Maka pesalah ini akan dibawa ke pejabat pentadbiran untuk melunaskan hutang ataupun melunaskan denda, bayaran denda tu. Jika salah satu pesalah ni dia tidak mampu untuk melunaskan bayaran denda tersebut, dia akan dikira sebagai pihak-pihak tertentu ni akan mengeluarkanlah waran tangkapan ataupun waran penjara. Dan juga Mahkamah Syariah ini dia skopnya, walaupun dia banyak membicarakan tentang hukum syarak, tapi dilihat sebagai mahkamah ini dia masih lagi dalam skop yang kecil, kerana ada beberapa kesalahan lain yang tidak mampu untuk dikuatkuasakan dalam Mahkamah Syariah ini disebabkan oleh halangan-halangan dalam sistem perlembagaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya Fikra binti Azhar, nombor matrik I19203885. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan. Okey, bahagian pembentangan saya adalah kesimpulan kewujudan dua sistem mahkamah di Malaysia. Okay, yang mana kita semua tahu bahawa di Malaysia ini terdapat dua sistem undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Okey, kesimpulan yang pertama adalah konflik kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah dapat diselesaikan selepas berlakunya pindaan perkara 1211A. Iaitu pindaan ini perlembagaan sepatutnya menamatkan semua masalah campur tangan mahkamah sivil ke atas mahkamah syariah untuk selama-lamanya. Kes seterusnya yang kedua, selain itu terdapat juga kes-kes yang melibatkan orang Islam sepatutnya dibicarakan di mahkamah syariah sahaja, tanpa campur tangan mahkamah sivil. Iaitu apabila bidang kuasa inklusif ini benar-benar dilaksanakan, ia akan membawa kepada bermulanya era kegemilangan mahkamah syariah di Malaysia. Iaitu institusi kehakiman syariah akan menjadi satu institusi yang unggul yang akan membuat penghakiman ke atas orang-orang Islam di negara ini. Okey, seterusnya yang ketiga, mahkamah sivil sepatutnya mengelakkan diri daripada campur tangan dalam perkara yang berkaitan dengan Islam yang hanya boleh diputuskan oleh mahkamah syariah yang telah diberikan bidang kuasa inklusif. Okey, seterusnya yang keempat, persoalan yang berhubung dengan bidang perundangan Islam hendaklah diurus di bawah bidang syariah. Okey, seterusnya yang kelima, terdapat juga kes yang memerlukan rujukan syariah sebagai teras dalam menghadapi perbicaraan di mahkamah sivil. Yang mana di sini ramai pengamal undang-undang dan ahli akademik telah mengetengahkan pandangan ini supaya kedua-dua bidang kuasa mahkamah diharmonikan. Okey, yang keenam, dapat disimpulkan bahawa terdapat dua bentuk cadangan yang telah diutarakan oleh pengamal undang-undang di Malaysia ini, iaitu kedua-dua pendekatan baik implisit iaitu tersirat dan eksplisit iaitu jelas. Ini memerlukan kepada pindaan terhadap perlembagaan persekutuan yang memerlukan majoriti 2/3, yang mana situasi ini berhajatkan kepada sokongan politik kumpulan Melayu Islam yang kukuh di Parlimen bagi memastikan pindaan terdapat perundangan tertinggi negara ke arah mengharmonikan kedua-dua bidang kuasa dapat direalisasikan. Okey, baiklah, sampai di sini saja pembentangan dari kumpulan kami. Okey, sekian, terima kasih.